berhenti tekan tu. Cepat lagi mana? Kita tu dia tak tengok. Dia tu tak tengok. Kita yang unmute kan, kita tak nak dia pasal kita. Tapi kalau dia bercakap, rekod je saya rasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hampir semua dah ada kan
Doktor. Okey, malam ni kita tengok secara sepintas selalu tentang one way ANOVA. Okay, bagaimana kita nak tengok dari segi running analysis dan macam mana kita nak interpret one way ANOVA. Okay. Ada yang tak sampai rumah lagi dalam kereta Baru sampai Serdang, doktor. Baru pada KL Johor. Baru pada Johor. Ada apa kat Johor? Doktor, saya memang duk tangkap, doktor. Berulang ke daripada Johor ke Serdang? Nak balik rumah mak saya, KL. Oh, saya ingatkan memang hari-hari berulang. Ya taklah, sebab esok kan dah cuti. Okey. Ingatkan daripada Johor balik kerja pergi KL. Tak. Okey, so kita tengok one way ANOVA. Hari ni kita tengok kalau nanti pentafsiran nanti selepas ni kita akan tengok pentafsiran dan sebagainya. Okey. So okay, untuk kita semalam kita dah tengok ujian T ataupun T-test untuk kita buat perbandingan dua mean ataupun dua pembelit ubah. Sebagai contoh jantina, kita melihat menggunakan independent T-test. So kalau hipotesis kita untuk melihat adakah terdapat perbezaan skor mean sesuatu pembelit ubah yang kita nak compare, contohnya bangsa. So bangsa dia melebihi dua kategori ataupun dua faktor, iaitu mungkin kalau kita tengok Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kalau lebih daripada 2, iaitu 3, 4 dan 5 dengan satu pemberi ubah, maka kita menggunakan analisis one way ANOVA. Okay, simple saja. Okay, sebagai contoh kita tengoklah skor, apa skor yang kita nak lihat. Okay, sebagai contoh saya nak tengok contoh katalah saya kata counselor's performance. So dia sama je, sebab dia di bawah analisis, di bawah compare means. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, di bawah compare means, satu kita ada one sample T-test malam, kita ada independent sample T-test. Okay, ataupun kita ada paired sample T-test. Okay, normally yang kita pakai kebanyakan independent sample T-test. Yang kedua paired sample. Ini adalah untuk membuat perbandingan dua pembelit ubah. Okay, kalau independent sample T-test, kalau kita nak compare jantina tadi dengan satu pembelit ubah. Dan kalau lebih daripada 2, Melayu, Cina, India, maka kita gunakan one way ANOVA untuk kita lihat dari segi analisisnya. Okey, sebagai contoh, katalah skor kita terhadap prestasi. Okey. So kalau kita nak tengok prestasi di antara mengikut bangsa. So dependent list ni kita akan masukkan pembeli ubah. Okay. So dekat faktor kita adalah bangsa ni kita akan masukkan faktor. Okay. It's very simple. So ini tak ada apalah. So yang ni kita tak ada apa. Yang penting kalau kita nak guna post hoc, kita kena study lah apa kegunaan post hoc ni ada. Normally kalau macam 2, 3 tadi kita pakai Sheffield. Itu biasanya di dalam pengujian hipotesis di peringkat masters jaranglah orang pakai itu kan. Tetapi cuba saya tunjuk juga. Okey, sebagai contoh Sheffield ataupun itu post hoc analysis. Okey, yang ini tak ada apalah. Kalau you nak tengok deskriptif, you bolehlah nak tengok sebab dia tidak ada isu yang besar. Okey, sama juga dekat bootstrap ni kalau kita nak tengok advance. Okey, tetapi apa yang lebih penting untuk menjawab hipotesis kita,
kita hanyalah masukkan apakah pembeli ubah yang kita nak tengok dan faktor apa. Contohnya bangsa. Okay, and then kita terus klik OK je. So maksudnya okey, sebagai contoh kalau kita tengok ini result dia. Okey, di mana kalau kita tengok Melayu, Cina, India lain-lain ini contoh, tetapi sebab dia sikit dia tak boleh. Sepatutnya kalau kita tengok dari segi statistiknya dia kena agak sama agak sama. Okey, tak apa, saya tengok data yang lebih baik. Okay, sebagai contoh tadi saya tengok balik kita tengok balik. Okay, ini bolehlah data ni boleh guna pakai sedikit sebanyak, tapi nanti apabila kita buat betul-betul kita kena data yang lebih kurang sama. So faktor kita nak tengok bangsa, perbezaan satu pembeli ubah Okay. Kalau kita tengok dekat situ, maka dia akan keluar result dia. Okay. So di mana kalau kita tengok results one way ANOVA, okay, dekat sini. Kita run analysis by 03 post hoc dia, kita boleh baca sini Sheffield. Kita set pada 0.05. So prestasi kita tengok okey ada tak signifikan Okey, so ini adalah yang kita tengok. Kalau 0.049 tu maksudnya bawah 0.05 atau 0.05 dan ke bawah, dia agak signifikan walaupun dia sikit lagi. Okey, cuma mungkin kalau kita tengok tujuan post hoc kalau kita tengok tujuan post hoc adalah nak tengok lebih details. Kalau kita kata secara umumnya terdapat perbezaan antara 3 kategori bangsa ini, tetapi kalau kita tengok dari segi post hoc kita akan tengok detail. Sebenarnya mana yang berbeza? Cina dengan Melayu, Melayu dengan India ataupun Melayu dengan lain-lain ada beza ke tak? So roughly sebenarnya tidaklah dapat perbezaan, because kalau kita tengok kat sini pun hampir tidak ada beza di dalam sesuatu pembeli ubah. Okay, so ini adalah yang kita dapat jawab apabila kita buat ujian ataupun kita kata one way ANOVA. Okay, so itu adalah yang asas iaitu asas untuk kita belajar
one way ANOVA. So kalau kita tengok sebagai contoh, saya tengok kat sini. Tadi dah nampak result tadi kan. Okey. Di mana kalau kita tengok dari segi result one way ANOVA, iaitu kalau kita tengok tadi output dia mesti kita akan tengok nilai F. Nilai F, okey, kalau you tengok ini adalah nilai F. Kalau kita kata dia signifikan, dia mesti P dia lebih kecil daripada 0.05. Nanti saya tunjuk balik result. Okey. So untuk lebih lanjut yang saya sebut tadi adalah ujian post hoc yang kita gunakan. Okey, sebagai contoh saya gunakan Sheffield. Maksudnya kita nak tengok antara Melayu in China ada beza tak signifikan, Melayu India ada beza tak sikit. So kalau result yang ini dia berbeza semualah sebab signifikan levels berbeza. Okay, itu multiple comparison kita sebut. Okay, so seterusnya yang lain-lain lah. So ujian post hoc itu akan memberi peluang kepada penyelidik, okay, ataupun pengkaji untuk melihat perbezaan sesuatu pemboleh ibah itu secara lebih terperinci. Okey. So seterusnya kita akan melihat juga min dan sisi hampir awal di dalam ni. Okey, kalau you nak tengok, you boleh baca lah buku tu. Okey. Tapi apa yang lebih penting kita tengok dalam, kita juga boleh run juga deskriptif. Ini kita boleh tengok berapa bilangan Melayu, Cina, India, dan kita tengok secara umumnya ini adalah min dia. Okay, so ini adalah biasanya kita akan laporkan di dalam penulisan tesis yang kita akan laksanakan. Okay. So far itu sajalah yang benda-benda asas yang kita nak lihat dan kita nak faham. Okay. Okay, ada soalan setakat tu? ANOVA untuk 3. Boleh faham? Yang tadi post hoc Sheffield tu tujuan dia tadi untuk apa? Kita nak Untuk tahu tengok lebih details. Kalau saya tak buat post hoc, saya hanya boleh cakap terdapat perbezaan yang signifikan di antara tiga perkara pemboleh ubah tadi. So saya tak tahu. Saya hanya boleh jawab satu persoalan, adakah terdapat perbezaan signifikan antara bangsa. So kalau dia signifikan, saya hanya boleh jawab terdapat perbezaan di antara bangsa, iaitu Melayu, Cina, India ada beza terhadap sesuatu skor pemboleh ubah. Okey. Tetapi kalau orang tanya lebih lanjut, Melayu dengan Cina berbeza ke tak? Saya tak ada jawab lah kalau saya tak buat post hoc. Tetapi kalau saya buat post hoc, saya boleh tengok yang details result dia. Okay, clear? Okey, maksudnya tak semestinya lah kita menggunakan post hoc tu lah. Post hoc tak semestinya, tengok apa tesis yang kita nak pakai. Alright. Kalau kita just nak tengok perbezaan je, tak perlulah post hoc. Tetapi kalau kita nak go lebih details ataupun kita nak interpret dia lebih details, kita buatlah post hoc analisis itu. Right, Doktor. Terima kasih. Senang je kan? Clear? Jelas. Doktor, yang Susah. tadi tu Apa dia? perpuluhan 049 Doktor. Dia almost tak signifikan lah. dia kurang Sebenarnya daripada perpuluhan 05. Tapi dia perpuluhan 05 Kenapa dia- kurang kan. Tapi dia macam hampir tak signifikan. Sebab tu Hampir kalau tak kita tengok signifikan. post hoc tadi, sebenarnya dia tak signifikan sangat. Dia tak signifikan lah antara kecil-kecil tu. Oh, jadi kalau dia di bawah perpuluhan 05 dikira tidak. Yalah, tapi secara umumnya ada perbezaan, signifikan perbezaan itu. Sedikit sangat kalau 0.049 tu sikit je. Biasa kan kalau saya tunjuk contoh, yang saya run, yang saya dah run betul-betul tu, ya akan nampak kalau kat sini kalau kat sini kita boleh Hello. result ni dia boleh nampak terus. Nampak so ini adalah Macam degree mana of freedom. baca ni? Ini between group sebab itu kalau kita tulis ini adalah between group, ini adalah nilai F dia, ini adalah signifikan. Yang ini signifikan lah.
Doktor nak tengok yang bawah slide tu pentafsiran one way ANOVA tu. Nampak F629. Okey, macam kenapa kita tulis pada masa tu F nombor 2 tu kan? Ini adalah DF. Ini adalah degree of freedoms. So degree of freedom adalah 2. Kenapa degree of freedom 2? Sebab degree of freedom adalah N tolak 1. So bermaksud kita ada 3 kumpulan. Okey, 3 kumpulan tolak dengan 1. So 2 lah. Okey. 629 adalah within group tu, sample within groups. 2629. Okey, dan nilai F dia 220 tu kan, 0.736. Okey, lebih kecil daripada 0.05 kita refer dekat significant level tu. Okey, clear? Boleh Okey, baik doktor. So kalau kita tengok post hoc pun sama. Post hoc kita nak tengok lebih detail tadi, multiple comparison. Contohnya kita tengok ni ada I, J kan. Ni bangsa-bangsa kan. So Melayu dan Cina. Kita tengok macam ni cross. Okay. Sebagai contoh ada Melayu dan Cina ni. Okay, ada beza signifikan tak? Signifikan. Okay, Melayu dan India kalau cross sini. Signifikan tak? Signifikan. Okay. Sama juga. Cina dan India. Cina, Melayu dan Cina. Cina, Melayu sama ya. Cina dengan India. Ada tak? Yes. Signifikan. Itu tujuan post hoc. Okay. Boleh? So itu adalah tujuan untuk kita pergi kepada post hoc analysis di dalam one way ANOVA. Okey. Okey, ada soalan lain? So jadual yang kita akan masukkan jadual ni lah. Ini di antara jadual yang kita masukkan nanti. Okey. Di dalam penulisan tesis nantilah. Ini jadual yang kita akan masuk. So okey, boleh faham? Clear? Tak faham. Fatihah okey, boleh faham? Normawati tu doktor. Norma ada apa dia? Saya baru masuk doktor, tapi bolehlah faham dia tu tiga okey. tu ANOVA. Itu baru masuk. Kalau masuk awal lagi faham. Kan? Sorry Okey doktor, lah. sebelum Tak apa, balik. okey. Ambil Okey, dia. No problem, okey. So saya rasa tak ada apa lah kot. Dah ini ya. Lepas ni kita revise balik lah satu-satu. Sebab sekarang ni konsep dia dah faham kan. Tengok online ni dah clear lah. Saya nampak konsep-konsep. Lepas ni kita akan tengok macam mana kita nak menulis laporan dan sebagainya pula lah. Sebab saya punya intention akhirnya you all boleh analisis dan boleh menulis laporan dalam chapter 4 tu. Okay, boleh Bila je dalam bilik motor room tu nak guna, tiba-tiba semua telefon Ada jebak. lagi soalan? Faizal ada soalan? Saya ingat ada yang tak masuk lama ni. Farid mana Farid Farid Kak Nomi boleh jawab kot. Satu tempat kerja. Ya, ada tempat kerja ke? Dia selalu tempat kerja dengan Kak Nomi. Dekat mana? Sungai Besar doktor. Oh, bukan Johor. Bukan. MRSM Sungai Besar. Oh, dua-dua orang? Ya betul. Oh, saya ingatkan seorang Johor.
Okey, tak apalah nanti ataupun dia tak ada line kampung dia. Mungkin juga kot masalah internet juga kot doktor. Ya. Okeylah, tak apalah. Sungai Besar ke dalam sikit doktor. Ya. Hmm. Apalah kot. Ke dalam takkan ke dalam yang sawah-sawah tu. Hidup ke dalam situ Okey, tak apalah. Okey, so roughly saya nampak dah clear lah beberapa perkara. Cuma nanti saya akan bagi, kalau you all siapa yang interested, saya bagi simple buku guideline ya. Kalau you all nak, saya tolong fotokopi. Nak. Okey. Nak Nanti doktor, Ustaz, nak. Nak doktor, nak saya- doktor. Nak doktor, Saya nak tolong doktor. fotokopi nanti weekend ni you boleh ambil lah. So kita go boleh. through benda-benda macam tu. Okey, Siapa boleh, yang boleh. free. Segala apa yang ada tu bagi je doktor. Bagi doktor. Tak, kita Alah. tanya siapa yang nak, buku tak wajib. Siapa yang nak, doktor. siapa yang nak hard copy. Bahasa Melayu ke doktor? Bahasa Tak Melayu ke adalah. bahasa Inggeris doktor? Bahasa Inggeris je. Masya-Allah. Masya Nak Tak, tak. doktor. Buku Nak doktor. mana ada buku bahasa Melayu? Bahasa Melayu ni translate je. Nanti ya. Okey, nanti dekat group saya tulis buku apa. Lepas tu siapa yang nak nanti inilah. Okey, baik doktor. Hmm. Terima kasih doktor. So kita akan buat revision untuk minggu ni dengan minggu depan. Boleh? Boleh. Okey, so minggu ni minggu depan hari Sabtu tu kita mula petang sikit. Doktor, Ahad tu hari Optional. Ahad tu mesti lawa sikit doktor. Tak apa, siapa yang nak balik awal pun tak ada masalah. It's Sebab optional, ni tak wajib. Okey, sebab saya drive. Tak apa. Katalah you nak, kalau yang ada kerja tak ada pun tak apa. It's optional. It's not compulsory sebab kelas online kita dah buat kelas online ni kan. Doktor, Baik, kami doktor. 26 hari bulan tu, kita orang nak minta excuse sebab kami 27 hari bulan kami ada exam. Tak ada masalah. No problem. Sebab it's optional. Doktor buat kat mana? Kat mana, Dok? Kita akan buat dekat Bangi. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak UPM tak boleh operate sepenuhnya lagi. Saya dah cakap dengan ketua jabatan tadi, dia kata kalau buat dekat luar is optional, you all tak adalah kita masuk ke dalam kan. Masuk ke dalam nak minta kebenaran susah. Sebab yang dibenarkan hanyalah pelajar-pelajar yang masuk lab saja. Research lab. Jelek doktor So kita ikutlah Kat arahan. Bangi kat mana doktor? Dekat Bandar Baru lah, Bandar Baru Bangi ada. Oh, Bandar Baru Bangi. Boleh doktor. Dekat je, Nanti dekat saya je. bagi tempat dia. Location kan. Saya bagi location. Okay, kita ada training center kat situ. Saya dah dapatkan training center. Okay, so cost dia murah sikit. Ni tu nama Tinkertable yang famous. Apa dia? Tinkertable dekat Bangi Gateway. Oh, Ya. Student selalu ni lah guna. tak apa, kita ada tempat yang lagi ni lah, lagi simple sebab kita nak pakai buat lama sampai kita nak pakai 4 hari. Oh, okey. It's not compulsory. Okay. Nanti maklum je dekat group nanti siapa yang nak join hands on class lah tu. Teori kita dah belajar kat sini hands on. So kita akan habiskan mungkin hari ni Khamis. So nanti saya akan cuba habiskan dulu. Minggu depan pun kita akan tengok juga online. So macam Rahim dekat ni kan. Bitulu kan? Rahim? Saya kat Sedang doktor, kat Bukan kolej. sedang, bukan kat Bintulu. Oh, dah balik. Sebab ada tugas di kolej. Fellow. Saya fellow doktor. Oh, fellow kat sini. Ha. You cuti gaji penuh lah? Gaji penuh, cuma allowance hilang lah satu. Tak apa, elok lah tu. Dah cuti kau tu, dah syukur lah tu. Alhamdulillah. Syukur. Okey lah, so siapa yang jauh kat luar lagi? Sarawak tak ada, seorang je?
So nanti saya share location. Baik, Doktor. So siapa yang ada kerja tak ada masalah. Jadi kelas kita ni bermula daripada 3 petang sampai pukul 11 malam, Doktor Kita cuba kalau boleh habis hari ni. Lebih kurang macam tu lah, 10 lebih macam tu. Tak okey. Awal sikit tak boleh ke doktor? Tak boleh. Siapa yang nak balik awal boleh. Saya akan duduk kat situ sampai malam untuk tolong you all faham. Kalau you nak, siapa yang perlu pukul 6 tu nak gerak ada kerja tak ada masalah. Ataupun pukul 5 ada kerja pun tak ada masalah. Buat assignment sekali ke doktor? Apa dia? Buat assignment sekali ke? Terus je. Saya akan bagi semua benda-benda yang tu at least ada wakil untuk faham lah. So assignment dan sebagainya kalau boleh kita siap this week dan next week. So saya akan buat hands on terus. Pada hari itu. Maksudnya assignment tu based per data yang doktor akan bagi kan? Yes, saya akan bagi semua data. You tak payah. Yang penting boleh analisis, boleh interpret, boleh buat laporan. Interpret dengan laporan tu nanti akan doktor ajar juga ke? Saya akan ajar, saya akan tunjuk contoh. Kita akan hands on terus. Okey. Setuju. Dekat dalam Zoom pun kita akan bincang juga nanti. Tapi kita boleh hands on terus lah, senang. Boleh doktor, tak payahlah fikir-fikir lagi nak balik assignment. Yelah, tak payah. Sama lah. Susah jumpa diorang. Terus buat kat situ ya. Terus je, terus. Setuju Saya bagi sangat. terus. Tak payah fikir-fikir. Setuju sangat. Tapi optional. Siapa ada kerja tak ada masalah. Okey, baik doktor. Siapa yang tak boleh datang pun tak apa. Sebab kelas dah bergerak secara online. Okey. Tak faham sangat. Apa dia? Soebah? Tak ada. Okey. Beres. So kalau you ada kerja pun tak ada masalah. It's okay. This is optional. Optional based on you punya request semalam lah. Sebab saya bincang dah dengan ketua jabatan, dia kata okey boleh kita moving on class. It's just optional dengan tanggungjawab sendirilah kan, sebab kita tak boleh masuk UPM. Thank you banyak-banyak doktor kerana memahami kami. Okey. So you all boleh senang lah, you all boleh siapa yang jauh tu boleh duduk di Bangi ya. Saya paling jauh. Selalu you all dekat Bangi kan. So maksudnya you tak payah gerak daripada hari Jumaat, you all gerak daripada hari Sabtu tu. Siapa yang nak gerak hari Sabtu pun boleh. Memang pun. So you stay satu malam, esoknya you all boleh balik lah petang. Boleh. So okey, ada apa-apa lagi? Memang 2 minggu tu kelas dekat tempat yang sama ya doktor? Yelah, itulah sebab kita duk cari dekat Seremban tadi kan. Seremban cari tadi. Tak cari. Oh, saya ingatkan duk tunggu juga. Dia kata siapa Liana kata Sarah duk cari kat Seremban, special tempat dia kata. Tak sempat lah doktor. Tak sempat. Okey, nasib baik saya sempat berpusing-pusing. Tapi sebab saya rasa macam tempat-tempat lain yang dekat dengan Serdang ni macam terlalu mahal sangat membazir. So, kita pergi yang sederhana je lah. Cantik gambar belakang doktor. Apa dia? Oh tu. Gambar belakang cover. Oh. Kita setia dengan kerajaan. Itulah. Kementerian Pembangunan Wanita pun ada, lembaga kaunseling pun ada. Itulah setianya kan. Dekat mana-mana bawa nama. Okay, so tak apa. Kalau apa-apa pun you all jangan risau. Okay, hajar. Kalau you ada kerja dan sebagainya tak ada issues. Boleh tanya kawan-kawan. Okay. Doktor, kita exam 9 Ogos kan doktor kan? Exam saya bagi take home je. Take home Ya. Exam macam assignment juga lah kot kan doktor? Mudah je, lagi mudah. InsyaAllah. Nanti kita dah faham tu betul-betul. Assignment tu doktor akan bagi dua-dua tu masa kita jumpa nanti ya? Nanti saya kalau you nak cepat sini pun saya boleh bagi kalau you nak cepat. You nak hari Sabtu nanti saya explain. Doktor bagilah dulu. Kalau doktor bagi dulu boleh baca dulu. Fahamkan soalan dulu baru pergi kelas. Okay, boleh juga. Okay. Kalau you nak dulu sebab apa? Assignment is a practical. It's a run. Saya tak bagi sebab nanti you tengok assignment you sudah tak boleh buat.
That's why kita ajar dulu kan. Tak apa, saya bagi dulu, tak apa. Okey, boleh. Okay, nanti saya bagi. Okey, ada apa lagi yang boleh kita ni? Taufik okey? InsyaAllah okey. Okey lah, mudah je kan. Taufik hari ni 7:45 dah standby dah. Oh, mantap dia. Semangat dia hari ni. Ni orang nak balik baru masuk kan ni? Kau dia keluar tadi? Bangi tu kat office prof ke doktor? Kopi Prof saya minta Ehsan tempat macam ni. Tadi saya dengan Liana tadi. Terima kasih Liana tolong cari macam-macam tadi tempat. So kita duk cari tempat, banyak tempat tadi dan saya rasa macam tak reasonable lah RM500 sehari kita nak sewa training room. Itu RM500 sehari, bilik sahaja. Yalah. Tak ada minum, tak ada apa. So 2 hari 1,000 dia nak. So kalau kita 4 hari 2,000. So saya rasa macam yalah, tak ni lah. nasib baik dia cut across the idea untuk cari banyak tempat dia tadi. Saya tak terlintas pun. Lepas tu saya kata tak apalah, kita pergi kat training room biasa tu. You pernah, Taufik pernah pergi ke? Pernah. Okey tak situ? Okey kan? Reasonable kan? Okey, cuma position dia kita agak berapa orang tu. Macam mana? Cuma pada punya bilik tu saya ingat dalam 16 boleh 18. 15 ke 16 macam tu. Betul. Betul lah, memang dia training tu sebenarnya dia boleh set up sampai 25. Boleh tu. Dia tak tahu office tu orang sewa lagi tak, orang engineer sewa lagi kat situ. Sewa lagi kot. Dia office tu berjalan lagi. Betul lah. So saya cuba, saya call tadi. Okey, surau pun ada tu. Surau ada. Cuma dia kata cawan-cawan kan nak minum kena bawa sendiri lah. Apalah saya kata saya bawa lah. Yalah, 3-in-1 tu. Biasalah. Giant pun ada situ. Belakang tu kan. So it's a reasonable price. Bukan reasonable lah. Ehsan. Okay lah. Ehsan. Saya kata nanti saya bayar on cost je. Untuk elektrik dia 2 hari. Okay. Kalau macam pergi dekat hotel tu macam garuk lah. Kalau dekat ni itu 500 tu Sun In je baru tau. Boleh sebab hotel sekarang kerajaan bagi murah tu. Tapi itulah kalau tak murah pun 500 hari. Dia tak nak bagi kurang, dia bagi kurang 100 je student price. Yalah kalau dewan je. Kalau kita saya dah adjust dah. Jadi di Palma tu jadi cara adjust dengan manager dia marketing tu. Tapi kena syarat dia 15 orang lah. Tapi still mahal lah. Macam kerajaan kita kan 150 ke satu kepala package kan. Per day 150 kan. Yes. 2 hari 1 malam lah maksudnya gitu. Macam tu lah. Tapi nak kita kena fix lah 15 orang tu memang ambil bilik tu je. Tapi saya tak nak sebab itu cost. Kalau tak habis lah you punya nanti tak seronok lah. Biar yang tu saya tanggung cost yang tu. Yalah problem. Okay. Sebab itu is responsible saya kan. Personal lah kira ehsan dia kepada saya dan ehsan saya kepada you all lah. Yalah, macam tu lah. Betul lah. Macam tu doktor. Terima kasih. Kena macam tu lah. Tak boleh lah. Saya kata it is unfair. Yalah insyaAllah. Tak ada masalah insyaAllah. So nanti makan-makan macam biasa je lah. Kita simple-simple je. Bungkus je tu. Kopi boleh, tak ada masalah. Kalau tu confirm boleh je nak ejah tu. Orang Bangi kan tu. Apa dia? Yalah kalau tak apa. Tapi Bangi banyak je kita makan. Tak ada hal. Bawah tu je banyak. Turun je. Betul. Yang bawah boleh kita makan. Kalau tak pun grab je. Sekejap je dia hantar. Betul. Senang je hidup sekarang ni. Hidup simple-simple je. Betul. Lagi cost lagi murah. Rasanya Kowe pun ada dia kat situ. Apa dia? Kat office prof Kowe pun ada rasanya. Ada. Water filter. Semua ada tu. Cuma nanti dia akan prepare air kat kita lah. Saya minta lah. Tengoklah besok saya sempat saya pergi tengok. Kalau sempat lah. Kalau tak kita masuk je. Ni je masuk je. Okey tu. Aircon pun okey tu sejuk. So saya rasa kat situ quite reasonable lah.
Kalau nak tu pun kita kena bawa ready extension lah kalau guna laptop. Tapi pelak-pelak banyak kat tepi tu kan. Yalah cakap engineering. Prepare je lah kot. Tapi kita prepare lah extra extension sebab nak pakai seorang satu laptop. Betul. So hari Sabtu ni make sure you all semua ada laptop. Dah install SPSS. Dengan ada SPSS. Itu saja yang saya minta. Laptop SPSS. Dan saya cuba uruskan buku. Nanti saya tak wajib. Buku tu tak wajib. Siapa nak nanti saya tunjuk buku apa. Okey, siapa yang nak saya tolong buat ni lah. For the time being, kalau you nak soft copy pun boleh. Tapi you nak soft copy ataupun hard copy. Siapa yang nak hard copy, maklum je. Tebal ke doktor bukunya? Tak adalah tebal, dalam 100 pages je. 100 lebih ke yang saya check je. Nipih tu. Saya check kejap. Dah kita fleksibel ni sebab apa, tengah-tengah COVID ni macam-macam lah, kena fleksibel. Location nama dia Macrol Technology. Buku tu berapa ratus pages Simple dia, simple book. Nanti Dr. Wan cakap dengan Prof sediakan Oasis Spreader siapa nak beli. Adanya tu. Kita buat training lain. Nanti saya bagi tak apa, nanti saya WhatsApp Prof. Nanti bagi kat saya je. Belikan saya je. Bandar business minded betul. So saya jangka itu je lah, sebab saya cakap saya nak make sure yang you all ni boleh running data betul. Kalau tak, saya tak nak nanti bila dah buat project paper nanti tak faham statistik. Duk terkia-kia kan. So saya tak seronok lah. So this saya punya intention. Saya ingat buku tu banyak jugalah pages dia. 300 je, 377. Wah, tebalnya doktor. Kalau siapa yang nak, kalau tak nak tak apa. Lepas tu start Nak murah. soft copy boleh ke? Apa dia? Kalau soft copy boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Writer siapa doktor? Writer. Tak ada, Julie Pelden ni, saya pakai Julie Pelden yang untuk mudahkan you all. Okey. Saya banyak, tapi saya duk nampak ataupun paling kuat pun saya go for Sheridan Coates je. Saya rasa Julie Pelden dah cukup dah untuk Yalah basic punya yang guna. Okay. Tak apa, nanti saya maklum. Saya buat combining. Siapa yang nak, saya cuba esok saya cuba esok Liana Sharifuddin. Nanti bantu saja. Boleh? Boleh doktor, bagi tahu je. Sebab dia je orang yang duduk kat UVM. Boleh doktor, nanti bagi tahu je. Okay, nanti bawa pergi dekat photocopy shop tu. Ya. Siapa yang nak je lah. Sepatutnya saya tak bagi tu. Saya pun Saya nak doktor. Okay. Okay, bagi je siapa nak ni Buat list lah kot, list. Buat list. Tak wajib. Semua tak wajib. Buku tak wajib. Kelas pun tak wajib. Kalau you rasa nak masuk sekejap, masuk sekejap. Kalau ada kerja boleh balik. Kalau tak nak pergi pun tak apa. Okey Jangan cakap exam tak wajib doktor. Exam pun tak wajib. Tapi tak dapat markah kalau tak exam. Tapi kelas betul. Isis optional. Untuk saya sebenarnya intention saya pun risau juga. Tetapi isis tak wajib. Ini tak wajib. Cuma saya just buat supaya saya akan buat style bengkel ya, supaya you all boleh capture. Itu saja. Okey Okey, insyaAllah. So jangan kalau ada kerja tak ada masalah. Tapi saya dah spend masa saya hari Sabtu petang, sebab pagi saya ada ni, dengan hari Ahad the whole days. Sama juga minggu satu lagi Sabtu petang, hari Ahad the whole days. Okay. So itu je lah yang saya boleh cuba adjust setelah lepas 15 bulan nak tunggu dapat release daripada kementerian kan.
So okay? Okey, insya-Allah. Clear? So Okey, kita doktor. jumpa hari Sabtu lah. Malam esok ada lagi tak ada kelas? Malam esok tak ada kan? Macam biasa tak ada kan? Esok Jumaat ada. Esok Jumaat. Esok tak ada kelas tak? Esok ada? Tutorial ni. Biasa Jumaat ada kan? Ada. 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 Ada, kita terus lah macam biasa. Okey. Esok saya tak datang. Saya on the way KL. Tak apa, tak ada yang Optional, optional. Saya nak pergi KL esok. Oh, cepat sangat. Sebab saya nak pergi Lombok kejap. Jadi saya dah ni on the way terus pergi. Honeymoon. Okey. Tak lah. Ada kerja. Ya, honeymoon tu kerja juga. Andai Taufik ni hebat dia. Dia pakar honeymoon. Wah. Hebat lah Taufik. Tapi tak lawan Kak Mila, genting. Ada. Taufik dia kat janda baik selalu pergi. Dengan punita. Oh. Suka Kimi. Okey, Amir faham tak Amir? Saya risau Amir ni. Faham maksud. Okey, elok tu. Okey. Norma nanti kirim salam dekat siapa tadi? Farid. Farid. Saya baru perasan, rasa macam ramai dah 19 orang. Farid ni lama dah tak nampak dia. Okey. So okey lah kot Ya. Kita jumpa malam esok insya-Allah. Okey. Okey, doktor. Okey, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, doktor. Mak besi rehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, doktor. InsyaAllah. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor.